Bismillahirrahmanirrahim. Haddatsana muallimuna Maulana Abu Taha Khairul Budi At-Tahawi Al-Malaki an syaikhihi Maulana Taha Ibnu Yusuf Karan an Maulana Nasir Ahmad Khan wa Maulana Abdul Haq Al-Azami an Maulana Husain Ahmad Al-Madani an Syekhul Hind Maulana Mahmud Hasan Ad-Diubandi an Maulana Muhammad Qasim An-Natwi wa Maulana Rashid Ahmad Al-Ganguhi an Maulana Syah Abdul Ghani Al-Mujaddidi an Maulana Muhammad Ishaq Ad-Dihlawi an Maulana Abdul Aziz Ad-Dihlawi an Syah Waliullah Ad-Dihlawi an Maulana Abi Tahir Al-Kurdi Al-Qurani an abihi Syekhul Imam Ibrahim Al-Kurdi Al-Qurani an Syekh Safiuddin Al-Qashashi an Syekh Ahmad Asy-Syanawi an Imam Syamsuddin Ar-Ramli an Syekhul Islam Zakaria Al-Ansari an Imam Al-Hafiz Ibn Hajar Al-Asqalani an Abi Ishaq Ibrahim At-Tanuhi an Abil Abbas Al-Hajjari an Syekh Al-Husain Az-Zabidi an Abil Waqt Abdul Awwal Al-Sajzi an Abil Hasan Abdul Rahman Ad-Dawudi an Abi Muhammad Ar-Sarkhasi an Abi Abdullah Al-Firabri an Al-Hafiz Amirul Mu'minin fil Hadis Abi Abdullah Muhammad ibn Ismail ibn Ibrahim Al-Bukhari Al-Ju'fi. Wabi qala hadatsana Abdullah. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi salah satu daripada aspek penting untuk kita faham dalam asanid Bukhari ini, sebelum kita bahaskan matan hadis, ialah sebelum Imam Bukhari dokumenkan apa yang ada dekat depan kita ni, suruh Imam Bukhari tulis apa yang beliau tulis. Beliau bukanlah orang yang pertama. Imam Bukhari bukanlah orang yang pertama yang mendokumenkan tentang hadis. Banyak hadis, bukan semua dalam Sahih Bukhari ni, kebanyakan hadis, tapi bukan semua dalam Sahih Bukhari ni telah didokumenkan, telah ditulis sebelum Imam Bukhari buat lagi, sebelum Imam Bukhari. Jadi Imam Bukhari ni, beliau datang pada separuh awal kurun yang ketiga. Bila Imam Bukhari lahir? 194 dan beliau wafat pada tahun 256 Hijrah. Jadi pada kurun keberapa beliau aktif? Pada kurun ketiga Imam Bukhari rahmatullahi alaih aktif. Jadi Imam Bukhari rahmatullahi alaih lahir selepas berapa tahun kewafatan Imam Syafi'i rahmatullahi alaih? Berapa tahun? Tahun bila Imam Syafi'i wafat? 204. Jadi berapa tahun selepas kewafatan Imam Syafi'i datangnya Imam Bukhari rahmatullahi alaih? 52 tahun selepas kewafatan Imam Syafi'i datangnya Imam Bukhari rahmatullahi alaih. Jadi Imam Bukhari ni beliau aktif pada kurun ketiga Hijrah. Jadi persoalannya, adakah buku hadis wujud sebelum kedatangan Imam Bukhari? Adakah buku hadis wujud sebelum kedatangan Imam Bukhari? Apakah kitab yang masyhur sebelum datangnya Sahih Bukhari ni? Kitab Imam Malik rahmatullahi alaih merupakan Muwatta Imam Malik. Tahun keberapa Imam Malik lahir? Tahun berapa Hijrah Imam Malik lahir? 93 Hijrah dan beliau wafat pada tahun 179 Hijrah. Adakah Imam Syafi'i adakah Imam Bukhari sempat berjumpa dengan Imam Malik? Sempat ke tak sempat? Imam Bukhari sempat tak jumpa dengan Imam Malik? Mana sempat? Imam Malik wafat tahun 179. Imam Bukhari lahir pada 194 Hijrah. Pada zaman pemerintahan siapa Imam Bukhari lahir? Kerajaan apa? Bani Abbasiyah. Siapa antara khalifah yang popular pada zaman Abbasiyah? Antaranya Khalifah Ma'mun, bukan Khalifah Harun Ar-Rashid. Beliau wafat pada tahun 193 Hijrah. Imam Bukhari lahir pada tahun 194 Hijrah. Tapi Imam Bukhari rahmatullahi alaih aktif pada kurun ketiga Hijrah, pada zaman pemerintahan Abbasiyah pada zaman. Okey, jadi berbalik kepada kitab hadis. Jadi sebelum Imam Bukhari dokumenkan tulis apa yang beliau buat ni, kitab hadis yang popular pada zaman itu adalah merupakan kitab Imam Malik, yang dipanggil kitab Muwatta Imam Malik.
Imam Bukhari tak sempat belajar dengan Imam Malik, tapi Imam Bukhari rahmatullah alaih belajar dengan anak murid kepada Imam Malik. Salah seorang daripada anak murid Imam Malik merupakan Ismail ibnu Abu Uwais. Dan salah seorang lagi anak murid Imam Malik yang Imam Bukhari belajar adalah Abdullah ibnu Yusuf At-Tinnisi. Siapa dia buka dekat Fathul Bari, Ibnu Hajar Al-Asqalani ada syarahkan, terangkan tentang siapa Abdullah At-Tinnisi ni. Beliau beliau daripada Tunisia, daripada Tinis. Merupakan. Jadi Imam Bukhari rahmatullahi alaih ni beliau akan safar dan berjumpa dengan Abdullah bin Yusuf. Beliau akan safar berjumpa dengan Abdullah bin Yusuf. Beliau akan dengar keseluruhan Muwatta' daripada Abdullah bin Yusuf. Beliau juga dengar bukan saja dengan Abdullah bin Yusuf, beliau juga belajar dan dengar Muwatta' daripada beberapa orang anak murid kepada Imam Malik. Jadi bila Imam Malik tulis Muwatta' ni, hadis dalam Muwatta' beliau ni adalah sahih ataupun tidak? Soalan Ustaz Nawawi. Hadis dalam Muwatta' sahih ataupun tidak? Bila Imam Malik tulis Muwatta'? Azrai. Bila Imam Malik tulis Muwatta', hadis dalam Muwatta' dinilai sahih berdasarkan grade sahih Imam Malik. Berdasarkan grade sahih Imam Malik. Manakala jadi ianya sahih. Manakala Imam Bukhari pula beliau menggunakan grade sahih lebih tinggi daripada Imam Malik. Ini yang Ustaz nak terangkan. Contohnya Imam Malik mengatakan hadis mursal adalah sahih. Apa hadis mursal? Menggugurkan sahabat. Maksudnya tabi'in meriwayatkan terus daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi Imam Malik kata hadis mursal adalah sahih. Bagi Imam Bukhari pula hadis mursal tak capai standard sahih beliau. Imam Malik kata hadis mursal sahih, tapi Imam Bukhari kata hadis mursal tak capai standard sahih beliau. Imam Malik kadang-kadang gunakan hadis mursal, tapi Imam Bukhari beliau tak akan gunakan hadis mursal. Kerana apa? Kerana beliau hanya menggunakan hadis marfu' sahaja. Imam Bukhari beliau gunakan hadis marfu'. Imam Malik gunakan marfu', mauquf. Mauquf? Mauquf hadis apa? Daripada sahabat. Imam Malik menggunakan marfu'. Imam Malik menggunakan mauquf, hadis daripada sahabat. Dan beliau juga malah beliau gunakan maqtu' juga. Apa maqtu'? Daripada tabi'in. Disandarkan kepada tabi'in. Terus fatwa daripada tabi'in. Imam Syafi'i rahmatullah alaih berkata, ma ala wajhil ar kitabun asahhu min kitabil Malik. Imam Syafi'i dia nak puji, dia nak mentazimkan kitab Muwatta' Imam Malik ni. Tak ada Imam Syafi'i, tak ada kitab ke atas muka bumi ni lebih sahih daripada kitab Imam Malik, iaitu Muwatta'. Tetapi Imam Bukhari rahmatullah alaih beliau mengatasi Imam Malik dari aspek sihah, dari aspek hanya fokus kepada marfu' sahaja. Itu bezanya Imam Bukhari. Sebelum Imam Bukhari, Muwatta' antara kitab yang paling sahih. Kata Imam Syafi'i, ma ala wajhil ar kitabun ala wajhil ar kitabun asahhu min kitabil Malik. Tapi bila datangnya Imam Bukhari, fokus Imam Bukhari, kenapa Imam Bukhari mengatasi Imam Malik? Sebab dari aspek sihah, dari aspek hanya fokus pada marfu' sahaja. Kalau kita lihat sebelum zaman Imam Bukhari, kecenderungan setiap pengarang ni untuk mereka masukkan hadis yang marfu', hadis yang mauquf, hadis yang maqtu' dalam kitab mereka. Mereka masukkan semua dalam kitab-kitab hadis. Manakala kecenderungan Imam Bukhari pula ialah tak ada lagi mauquf, tinggalkan mauquf. Ulang balik, mauquf apa? Sahabat. Maksudnya ditinggalkan mauquf. Athar sahabat. Mengambil pendapat daripada sahabat. Tapi Imam Bukhari ambil mauquf. Imam Bukhari tak ambil mauquf. Imam Bukhari tinggalkan mauquf. Umpama dia kata hadis mauquf ni bukan hujah, qaul sahabi ni bukan hujah. Mauquf qaul sahabi.
Jadi Imam Bukhari tak ambil, dia tak terima mauquf sebab dia kata dia hanya terima marfu' saja sebagai hujah. Kemudian apa lagi syarat Bukhari? Sanad dia kena muttasil min awwalihi ila akhirih. Syarat Bukhari. Kalau ada perawi yang tercicir, dia akan terima ataupun tak? Itu bukan muttasil lah, dia tak akan terima. Hadis mursal, munqati, mu'dal, semua jenis hadis ni Imam Bukhari tak akan terima. Jadi persoalan dia, apa yang sebabkan perubahan ni? Sebelum Imam Bukhari, Imam Malik gunakan semua hadis ni. Mursal, mauquf, Imam Malik gunakan hadis ni. Gunakan hadis ni. Tapi bila Imam Bukhari tak gunakan hadis ni, dia fokus hanya kepada marfu' sahaja. Dia tolak qaul sahabi, dia tolak. Jadi persoalannya, apakah yang sebabkan perubahan ni? Siapa yang bertanggungjawab beritahu dekat seluruh dunia bahawa hadis mursal ni bukan hujah mutlaqan? Dia tak cakap hadis mursal ni tolak secara total. Dia tak cakap hadis mursal ni ditolak secara total. Tetapi hati-hati dengan hadis mursal. Sebab hadis mursal yang disokong oleh sesuatu boleh diterima. Kalau tak disokong, kita tak boleh terima. Hadis munqati', mu'dal, jangan terima langsung. Hadis munqati', mu'dal jangan terima langsung. Manakala qaul sahabi pula bukan hujah. Siapa tu? Ianya adalah Imam Syafi'i rahmatullah alaih. Teori ini daripada almarhum Guru Ustaz. Semasa beliau ajar Ustaz kelas Bukhari dulu, kelas pertama Bukhari dulu, beliau terangkan tentang teori ini. Tentang teori macam mana Imam Bukhari menggunakan hadis-hadis marfu' dalam kitab beliau. Jadi bila kita sebut apakah yang buatkan Sihah Sittah ni istimewa? Soalan Ustaz bagi, apakah yang buatkan Sihah Sittah ni istimewa? Ifwat. Bila kita sebut tentang Sihah Sittah ni, dia berada pada level paling atas sekali. Level kitab-kitab hadis, Kutubus Sittah, Sihah Sittah berada pada level paling atas sekali. Persoalannya, apakah yang buatkan Sihah Sittah ni istimewa? Sebelum Sihah Sittah, adakah wujud kitab-kitab hadis yang lain? Wujud sebelum Sihah Sittah. Selepas Sihah Sittah, adakah wujud kitab-kitab hadis yang lain? Sebelum kurun ketiga, Imam Malik sebelum tu, Musannaf Ibn Abdul Razak, Musannaf Ibn Abi Shaybah, banyak kitab-kitab hadis yang lain. Selepas Sihah Sittah, Imam Baihaqi, Imam Hakim, Imam Abu Nuaim, banyak lagi kitab-kitab hadis yang lain. Tetapi Sihah Sittah ni istimewa. Dan apa yang buatkan Sihah Sittah ni istimewa? Ifat, apa yang buatkan dia diangkat melebihi kitab-kitab hadis yang lain? Bilakah Sihah Sittah ni ditulis? Bila Sihah Sittah ditulis? Pada kurun ketiga. Imam Bukhari wafat pada tahun 256. Imam Muslim wafat pada tahun 261. Imam Tirmizi wafat pada tahun 270 Hijrah. Imam Abu Daud wafat pada tahun, Imam Ibnu Majah, Tirmizi 270. Imam Ibnu Majah pada 273 Hijrah. Imam Abu Daud pada tahun 275 Hijrah. Dan yang terakhir, Imam Nasai wafat pada tahun 303 Hijrah. Jadi mereka ni semua aktif pada kurun ketiga Hijrah. Selepas zaman Sihah Sittah ni, banyak tak kitab-kitab hadis yang ditulis? Banyak kitab hadis yang ditulis. Bezanya mereka masukkan semua. Mereka tak fokus pada marfu' saja. Mereka masukkan hadis-hadis mauquf, mursal, munqati', mu'dal, sahih, dhaif, mereka masukkan dalam kitab-kitab mereka. Jadi apa yang buatkan Sihah Sittah ni istimewa? Ustaz nak terangkan tentang Imam Syafi'i rahmatullah alaih. Imam Syafi'i rahmatullah alaih ni, beliau belajar dekat Madinah dengan siapa? Dengan Imam Malik. Kemudian beliau pergi ke Baghdad. Beliau belajar dengan Imam Muhammad Ibn Hassan dan fuqaha lain dekat Kufah. Imam Syafi'i rahmatullah alaih. Beliau belajar ilmu dengan semua orang. Hijazi, Iraqi. Imam Syafi'i ni
Dia belajar dekat Madinah, dia belajar dekat Baghdad, dekat Kufah, dia belajar semua orang. Hijazi ke, Iraqi ke. Jadi Imam Syafi'i rahmatullahi alaihi ni, beliau tahu hadis daripada semua orang. Beliau tahu semua fiqh-fiqh mereka. Beliau tahu kaedah mereka dan beliau habiskan 2 tahun akhir dekat mana? Dekat Mesir beliau habiskan 2 tahun akhir. Dan apa yang istimewanya, apa Imam Syafi'i rahmatullahi alaihi buat? Bila beliau belajar daripada semua orang, hadis daripada semua orang, fiqh daripada semua orang, kaedah-kaedah daripada semua orang, Hijazi, Iraqi, apa beliau buat? Beliau telah buat satu sintesis. Apa maksud sintesis? Beliau menyatukan semua. Dan beliau tunjuk mana yang betul, mana yang salah. Beliau satukan semua dan beliau tunjuk mana yang betul, mana yang salah. Jadi pertama sekali, Imam Syafi'i rahmatullahi alaih, tugas Imam Syafi'i semasa beliau di Baghdad, beliau buat apa? Beliau mempertahankan hadis sebagai sumber utama, sebagai sumber hukum. Semasa beliau di Baghdad, beliau mempertahankan hadis sebagai sumber hukum. Semasa beliau di Baghdad, pendekatan Iraqi, orang-orang di Baghdad, di Kufah, pendekatan orang Iraqi ni terhadap hadis adalah kadang-kadang mereka terima hadis, kadang-kadang diorang tolak hadis. Pendekatan Iraqi dekat situ semasa beliau di Baghdad. Jadi kadang-kadang kami terima hadis mursal, kadang-kadang kami tolak. Malah kadang-kadang mereka terima hadis munqati' juga. Maka Imam Syafi'i datang dan beliau kata tidak. Semasa Imam Syafi'i datang ke masjid di Baghdad, ada terdapat beberapa majlis ilmu yang diajar oleh ulama-ulama di Baghdad. Dalam masjid banyak halqah-halqah ilmu. Jadi beliau duduk di satu sudut dan beliau ajar ilmu beliau sendiri, beliau ajar. Dan pelajar mula datang ke halqah Imam Syafi'i ni. Datang duduk di majlis ilmu beliau. Beliau ajar sehingga kan halqah-halqah lain ni jadi kosong. Semua orang duduk di halqah di majlis Imam Syafi'i. Beliau datang tu banyak halqah ilmu ni. Masjid tu penuh. Tapi beliau datang duduk satu sudut, beliau mula ajar. Halqah lain semua kosong. Jadi kenapa? Apa yang beliau buat? Apa istimewanya? Yang buatkan semua duduk di halqah Imam Syafi'i rahmatullahi alaih, di majlis ilmu Imam Syafi'i rahmatullahi alaih. Beliau beritahu dekat orang, ini bukan tentang apa yang fuqaha tempatan cakap. Ini bukan tentang apa Ibrahim An-Nakhai cakap. Ini bukan tentang apa Abu Hanifah cakap. Ini bukan tentang apa Hamad Ibn Abu Sulaiman cakap. Imam Syafi'i kata ini bukan tentang apa Imam Malik cakap. Ini tentang apa syariat, tentang qala Allah, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Imam Syafi'i kata syariat tentang qala Allah, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Imam Syafi'i ni beliau merupakan watak utama dalam membina semula. Kamu ingat sebelum beliau datang di Iraq, di Baghdad, di Kufah, apa pendekatan Iraqi tadi? Kadang dia terima hadis, kadang dia tolak hadis. Jadi Imam Syafi'i ni, beliau ni antara merupakan watak utama dalam bina semula hubungan di antara fiqh dan sumber fiqh. Beliau orang penting yang mainkan peranan dalam bina semula antara hubungan antara fiqh dan sumber fiqh. Mazhab Syafi'i yang ada pada hari ini, merupakan sintesis daripada fiqh dan hadis. Apa maksud sintesis tadi? Penyatuan antara fiqh dan hadis. Mazhab Syafi'i yang ada pada sekarang, ia berjalan sekali, dia tak berasingan, dia berjalan sekali. Fiqh dan hadis dia berjalan sekali. Jadi apa yang Imam Syafi'i buat pada waktu tu, dia beritahu dekat umat Islam, ini bukan berkenaan dengan apa yang fuqaha negeri ni cakap. Syariah ni dia bukan berkaitan dengan negeri dan tempat. Syariah ni tak ada kena-mengena dengan apa yang kita buat kat Melaka ni. Syariah ni tak ada kena-mengena apa yang mereka buat dekat Perlis. Syariah ni tak ada kena-mengena dengan apa yang orang Indonesia buat. Syariah ni tak ada kena-mengena dengan apa yang orang dekat Afrika tu buat. Tak ada kena-mengena. Tapi syariah ni hukum siapa? Allah Rabbul Izzah, kata Imam Syafi'i rahmatullahi alaih. Jadi dia tak berbeza disebabkan masa. Dia tak berbeza disebabkan tempat. Kat mana pun dia berada, niatnya adalah wujud dengan cara yang sama. Kalau tak ada nas, syariah, kalau tak ada nas, maka apa yang akan mainkan peranan? Kalau tak ada nas daripada Quran dan hadis contohnya, apa yang memainkan peranan? Urf akan mainkan peranan. Kalau tak ada nas, urf akan mainkan peranan. Tetapi adakah urf dan maslahah akan ambil alih daripada nas? Adakah urf dan maslahah akan ambil alih daripada nas? Apa kata Imam Syafi'i? Sekali-kali tidak, kata Imam Syafi'i.
Dalam hidup aku sekali-kali tidak, kata Imam Syafi'i. Jadi Imam Syafi'i ni kalau kita tengok, beliau sangat mempertahankan hadis. Sehingga dekat Baghdad tu beliau diberi gelaran, diberi laqab. Apa laqab Imam Syafi'i? Nasirul Sunnah, Nasirul Hadis. Laqab nak beritahu macam mana beliau mempertahankan hadis ni sehingga kan beliau diberi laqab Nasirul Sunnah dan Nasirul Hadis. Jadi beliau buatkan sangat jelas apakah hadis sahih. Sebelum orang lain mendefinisikan hadis sahih, Imam Syafi'i dah letakkan dah apa kriteria hadis sahih. Beliau dah terangkan dah dalam risalah beliau apakah mursal hadis, dan bila mursal hadis boleh digunakan sebagai hujah, dan bila mursal hadis tak boleh digunakan sebagai hujah. Beliau berpendapat, Imam Syafi'i rahmatullahi alaih berpendapat, kalau sahabi ni bukan hujah. Hujah adalah firman Allah SWT daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dikira sebagai hujah? Kerana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maksum. Adakah sahabat maksum? Apabila sahabat berkata sesuatu, kalau sahabi, apabila sahabat hadis apa? Mauquf. Apabila sahabat berkata sesuatu, ada berapa kemungkinan? Ada dua kemungkinan. Kemungkinan yang pertama, apa yang sahabat cakap tu dia dengar daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemungkinan kedua, apa yang sahabat cakap tu adalah merupakan ijtihad dia sendiri. Jadi segelintir akan lihat kemungkinan pertama ni, apabila sahabat cakap sesuatu, kita boleh buat andaian dengan selamat bahawa ianya merupakan daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Imam Syafi'i cakap, bolehlah kita buat andaian. Bolehlah kita buat andaian, andainya ianya daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada kes atau tempat yang mana ianya bertentangan dengan hadis marfu'. Boleh tak? Imam Syafi'i tanya. Kita gunakan hadis mauquf, qaul sahabi, kita buat andaian ianya datang daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana ada datang satu lagi hadis marfu'. Jadi ianya bertentangan. Boleh tak dekat sini? Tak boleh. Dekat sini kita tak boleh terima. Dekat sini kita tak boleh terima hadis mauquf. Kita tak akan terima tauqif ni daripada hadis marfu' Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Imam Syafi'i ni dia telah tinggalkan satu legasi yang tak boleh dipadam oleh generasi selepas ni. Generasi selepas Imam Syafi'i ni, mereka sangat-sangat kagum dengan Imam Syafi'i. Apa yang beliau katakan, sama ada muwafiq, sama ada mukhalif. Mereka sangat kagum. Yang setuju ataupun yang tak setuju dengan Imam Syafi'i, mereka kagum dengan metodologi yang digunakan oleh Imam Syafi'i. Jadi salah seorang daripada mereka adalah Ishaq ibn Rahawai ataupun Ishaq ibn Ibrahim Al-Hanzali. Beliau wafat pada tahun 238 Hijrah. Salah seorang. Ni kita nak ceritakan. Dia ada link dia terus nanti sampai kepada Imam Bukhari rahmatullahi alaih. Imam Ishaq ibn Rahawai ni merupakan sahabat baik kepada Imam Ahmad ibn Hanbal. Imam Ahmad ibn Hanbal pula merupakan nak murid. Jadi persoalannya, Ishaq ni belajar tak, jumpa tak dengan Imam Syafi'i rahmatullahi alaih? Soalan dia. Ustaz nak terangkan. Jadi Ishaq dan Imam Ahmad ibn Hanbal ni sahabat baik. Mereka biasanya belajar bersama-sama. Satu hari dekat Mekah, waktu itu Imam Syafi'i ada dekat Mekah. Imam Ahmad ibn Hanbal ni dan Ishaq ibn Rahawai datang, dua-dua dia datang ke Mekah. Jadi Imam Ahmad ni dah kenal Imam Syafi'i sebelum tu. Beliau dah sangat mengkagumi Imam Syafi'i. Imam Ahmad dah kenal Imam Syafi'i sebelum tu. Ishaq belum kenal lagi. Jadi Imam Ahmad begitu Ishaq, Ishaq, jom aku bawa engkau dekat seorang lelaki, lam tara aynaka mithlahu. Kamu takkan jumpa lelaki macam ni. Siapa lelaki ni? Dia nak bawa Imam Ahmad nak bawa Ishaq ibn Rahawai jumpa Imam Syafi'i rahmatullahi alaih. Jadi sebelum tu, Ishaq dan pelajar hadis lain, bila mereka belajar ni, mereka belajar hadis. Mereka ni, pelajar hadis ni, mereka nak cari isnad yang paling pendek. Mereka nak cari isnad yang paling pendek. Jadi macam mana cara mereka nak cari isnad yang paling pendek tu? Macam mana cara mereka bila mereka pergi belajar tu? Macam mana cara mereka nak cari isnad yang paling pendek? Arif. Pandai. Dia akan cari, mereka akan cari syuyukh yang paling tua yang masih hidup, yang kena hidup lah. Syuyukh yang paling tua sekali dia akan cari. Jadi bila dia datang ke Mekah, siapa muhadis yang paling besar dia dekat Mekah pada waktu tu? Kamu dah buat hari tu. Kamu dah cari dah nama dia hari tu. Siapa dia Sufyan bin Uyainah ni?
Guru kepada Imam Syafi'i. Jadi waktu tu Sufyan Ibn Uyainah ada. Jadi orang akan datang duduk dekat Sufyan Ibn Uyainah nak belajar hadis dengan Sufyan Ibn Uyainah. Jadi satu hari tu Ishaq dia cari-cari Imam Ahmad, dia tak nampak Imam Ahmad. Dia tak nampak Imam Ahmad dalam dars, dalam kelas Sufyan Ibn Uyainah. Dia tak nampak Imam Ahmad. Jadi dia tak nampak Imam Ahmad dengar hadis daripada Sufyan. Jadi dia tanya Imam Ahmad, kemudian bila Ishaq jumpa Imam Ahmad, dia tanya Imam Ahmad, mana kamu pergi Ahmad? Imam Ahmad beritahu, aku pergi dekat tempat lain. Aku pergi dekat satu majlis lain. Jadi Imam Ahmad kata, aku nak bawa kau jumpa seorang lelaki yang kau tak pernah jumpa, lam tara aina kami tahu, yang kau tak pernah jumpa sebelum ni. Jadi hari berikutnya Ishaq datang dan nampak Imam Ahmad duduk dekat seorang Arab Badui, umur dalam 30-an macam itulah, muda, dalam keadaan muda, umur dia lewat 30-an macam tu. Ishaq kata dengan Imam Ahmad, kenapa kamu buang masa duduk dekat lelaki muda ni, sedangkan Sufyan Ibn Uyainah ada, kenapa buang masa nak duduk dekat sini? Di situ ada Sufyan, yang mana lelaki ni anak murid kepada Sufyan. Buat apa belajar dengan anak murid kalau tok guru dia ada? Baik pergi kepada Sufyan, kamu akan dapat lagi pendek, sanad lagi pendek. Maka apa kata Imam Ahmad Ibn Hanbal kepada Ishaq Ibn Rahawai? Ma fatani bi'uluwin wajadtuhu binuzulin. Ma fatani bi'uluwin wajadtuhu binuzulin. Kalau aku terlepas hadis daripada Sufyan, aku boleh dapatkannya daripada orang lain walaupun dengan sanad yang panjang. Kata Imam Ahmad ini jawab Imam Ahmad. Ini yang menarik, jawab Imam Ahmad ni. Tapi lau fatani ilmu hadzal fata akhsha an la ajidahu ila yaumil qiyamah. Kata Imam Ahmad, lau fatani ilmu hadzal fata, tetapi kalau aku tertinggal majlis Sufyan, kalau aku tertinggal ilmu Sufyan, aku boleh dapatkan hadis tu dengan orang lain, mungkin dengan sanad yang lebih panjang. Tapi kalau lau fatani ilmu hadzal fata, kalau aku terlepas majlis atau ilmu daripada pemuda ni, akhsha an la ajidahu ila yaumil qiyamah, aku takut aku takkan jumpa dah ilmu ni sampai hari kiamat. Jadi ketika Sufyan ni, ustaz beliau duduk di situ sambil, ketika Sufyan duduk, Sufyan Ibn Uyainah duduk meriwayatkan hadis, wa qala hadatsana fulan wa qala hadatsana fulan. Dalam masa yang sama Imam Syafi'i sedang mengajar macam mana nak faham hadis. Guru dia ajar, guru dia meriwayatkan hadis, tapi Imam Syafi'i ajar macam mana nak meriwayatkan hadis, macam mana nak istinbat fiqh daripada hadis. Jadi ini adalah satu sistem yang mana beliau kata sistem ni tak ada kena-mengena dengan daripada mana kamu datang, siapa guru kamu. Sistem ni paling atas sekali siapa? Allah Rabbul Izzah. Allah turunkan undang-undangnya, undang-undang yang Allah turunkan dalam bahasa Arab dengan cara macam mana sepatutnya kita nak faham. Jadi Imam Syafi'i ni, beliau Ishaq tak rapat dengan Imam Syafi'i. Ishaq lebih rapat dengan Imam Ahmad Ibn Hanbal. Jadi selepas tu Ishaq Ibn Rahawai ni balik ke kampungnya. Beliau daripada Marwah di Khurasan. Ishaq Ibn Rahawai balik ke kampungnya dari dekat Marwah di Khurasan. Jadi dekat kampung ni ada seorang lelaki, dekat daerah tu, lelaki ni ada kitab-kitab karangan Imam Syafi'i. Dan ditakdirkan lelaki ni meninggal dunia. Dan kitab-kitab tu ada dengan isterinya. Jadi isterinya dah jadi janda. Apa Ishaq Ibn Rahawai buat? Ishaq Ibn Rahawai masuk meminang perempuan tu, dan beliau nikahi perempuan tu. Beliau nikahi perempuan tu bukan sebab perempuan tu cantik ke, bukan sebab perempuan tu ada harta ke, tapi semata-mata kerana kitab-kitab Imam Syafi'i yang ada pada kitab-kitab karangan Imam Syafi'i yang ada pada perempuan tu, beliau nikahi perempuan tu. Jadi apa Ishaq buat? Ishaq baca kitab tu. Ishaq Ibn Rahawai ni, dia ambil kitab tu, dia baca, kemudian digunakan kitab tu dan beliau ajar fiqh daripada kitab-kitab tersebut. Dan Ishaq Rahawai yang sama ni, pada satu ketika dia orang yang pertama bagi cadangan dekat anak murid dia. Alangkah baiknya, kata Ishaq bin Rahawai, alangkah baiknya kalau ada di kalangan kamu ni
salah seorang daripada kamu ni yang boleh tulis satu buku, satu kitab yang fokus kepada sahih marfu' hadis saja. Dan waktu ketika itu, salah seorang daripada anak muridnya yang hadir ialah Muhammad Ibnu Ismail Al-Bukhari. Jadi Ustaz nakalkan cerita kamu ni, teori ni, kisah ni daripada almarhum guru Ustaz. Beliau kisahkan macam mana link dia antara Imam Syafi'i, Ishaq Ibn Rahawai. Yang kisah yang popular biasanya, Ishaq Rahawai cakap dekat anak murid dia untuk supaya tulis satu kitab hadis yang sahih. Tapi macam mana link Ishaq Ibn Rahawai ni dengan Imam Syafi'i rahmatullahi alaih. Jadi ada 6 kitab yang muncul, dan 6 kitab ni yang boleh kamu jumpa marfu' dan sahih hadis. Kurun ketiga hijrah, betul? 6 kitab ni. Imam Syafi'i 256, Imam Muslim 200, wafat 261, Imam Tirmizi 270, Imam Ibn Majah 273, Imam Abu Daud 275, dan yang terakhir Imam Nasa'i pada tahun 303 Hijrah. Pada kurun ketiga. Kurun keempat, kitab apa? Siapa yang tulis kitab hadis? Imam apa? Imam Baihaqi, Abu Nuaim. Jadi selepas zaman Sihasita ni, ada tak kitab-kitab hadis yang lain yang dihasilkan? Ada kitab hadis yang lain. Bezanya, kitab hadis yang dihasilkan ni, mereka masukkan hadis marfu', mereka masukkan hadis mauquf, mereka masukkan hadis mursal, munqati', mu'addal, sahih, da'if semua. Sebelum Imam Bukhari, kitab apa selain Muwatta'? Sebelum Imam Bukhari, sebelum Kutubus Sittah. Musannaf bin Abdul Razak, Musannaf bin Abi Syaibah pun sama. Marfu', mauquf, maqtu', sahih, da'if, semua dia orang masukkan. Tapi 6 buah kitab ni mereka muncul, Kutubus Sittah, Sihah